Meg, tadi Meg ada cakap Meg antara penyumbang kepada pembelian secara dalam talian. Betul. Adakah Meg juga membeli ubat-ubatan secara dalam talian? Kecuali ubat. Kecuali ubat. Ya, saya beli benda lain. Ya, tapi mengenai ubat ini sebenarnya kita perlu berbicara dengan orang yang sepatutnya, ya, supaya kita tahu tidak membeli ataupun menggunakan ubat yang tidak mendapat kelulusan daripada pihak KKM. Ya. Kita bersama dengan tetamu kita hari ini iaitu Puan Nolida Abdul Rahman alias Osman, merupakan Ketua Penolong Pengarah Kanan Cawangan Farmasi Forensik Bahagian Penguatkuasaan Farmasi KKM. Terima kasih Puan bersama dengan kami hari ini. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana menjemput kami juga. Terima kasih, selamat berpuasa. Baik, dalam tempoh pandemik COVID-19 kita dapat lihat sebenarnya rakyat memberi tumpuan kepada banyak perkara. Antaranya adalah untuk mereka mendapatkan bekalan ubat-ubatan, sebab sekarang dengan situasi semasa kalau waktu PKP tidak boleh keluar rumah, mereka perlu keluar pun atas tujuan-tujuan tertentu dan antaranya adalah untuk tujuan kesihatan. Ada yang membeli ubat di farmasi dan sebagainya. Cuma kalau sekarang dengan adanya PKPB, saya rasa mungkin ada sedikit kelonggaran lah. Tetapi pembelian dalam talian masih lagi berlaku. Jadi bagaimana sepanjang tempoh pandemik ini kita nak tahu jugalah penggunaan ubat-ubatan dalam kalangan masyarakat. Adakah pihak Puan sendiri khususnya di bahagian ubatan ini memberi tumpuan yang lebih lagi khususnya dalam kita nak pastikan supaya penggunaan ubat yang betul sahaja digunakan oleh pengguna ataupun pesakit? Okey, so far sepanjang tempoh PKP dengan PKPB ni kita ada pemantauan yang sangat intensif lah untuk penjualan especially dalam talian. So kebanyakan yang kita jumpa ialah banyak orang menjual ubat-ubatan, terutama ubat-ubatan yang mengandungi racun yang sepatutnya dibeli menggunakan preskripsi, tetapi dijual oleh orang-orang yang tak bertauliah, yang bukan doktor ataupun farmasis lah. So dijual tu tanpa memerlukan preskripsi. Dan dia claim benda tu boleh merawat COVID. Kita juga jumpa penjualan yang ubat-ubat yang tidak berdaftar dengan Kementerian Kesihatan, kosmetik yang juga dikatakan boleh merawat COVID, dan juga produk yang berdaftar yang sepatutnya tuntutan untuk kesihatan umum, tapi dia claim yang produk tu boleh merawat COVID. So sepanjang tempoh PKP 1 sehingga semalam iaitu 12 Mei, kita telah mendapat 58 aduan yang berkaitan dengan penjualan ubat-ubatan dalam talian. 70% adalah berdasarkan aduan yang mengatakan hand sanitizer tu ada claim bermacam-macam lah. 30% lagi daripada produk-produk lain yang kita call sebagai overclaim. Kita juga membuat saringan yang intensif dan kita dapati 116 pautan di internet yang melibatkan personal website menjual ubat-ubatan yang dituntut boleh merawat COVID, 8 akaun di social media dan juga 744 penjualan di e-commerce platform. Banyak sebab jadi, urusan kalau waktu PKP kan tak boleh keluar masing-masing dengan gadget, jadi pembelian dalam talian itu semakin berleluasa lah. Betul. Jadi macam kita nak elakkan kesalahfahaman dalam kalangan masyarakat terhadap ubat-ubatan yang mengelirukan dalam internet ni. Jadi apa antara langkah yang diambil oleh pihak KKM sendiri untuk mengawal keadaan ini? Okey, sebenarnya kita dah pantau apa yang ada di internet atau di luar sana tu dah lama. Kalau macam internet pun daripada 2014 kita dah pantau. Kita ada tim yang memang kerja dia khusus memantau. Kita dah latih macam mana untuk memantau benda tu. Kalau untuk di internet saja pun kita ada dua approach. Sama ada kita saring, kita jalankan siasatan, kita identify siapakah penjual-penjual ni, kemudian kita akan ambil tindakan, kita serbu dan kita ambil tindakan mahkamah lah. Yang kedua ialah memang kita bekerjasama penuh dengan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia. Kita senaraikan laman web yang berkaitan dengan penjualan ubat-ubatan yang tidak berdaftar atau overclaim ni, dan mereka akan sekat. Begitu juga dengan platform-platform seperti Facebook,
Facebook, Instagram dan sebagainya. Begitu dengan e-commerce platform pun setiap tahun memang kita akan adakan dialog dan kita akan minta diorang untuk memberi kerjasama dalam menurunkan segala penjualan yang salah lah dari segi peruntukan undang-undang yang kita kuasakan. Kalau kita dengar tadi Puan mengatakan aduan yang banyak ya sepanjang PKP, malah sebelum ini pun kes mereka yang terjerat disebabkan oleh terpedaya dengan penjualan ubat secara dalam talian ini juga jelas menunjukkan masyarakat kita kadang-kadang tidak belajar daripada kesilapan. Jadi bagaimana nak menerangkan kepada masyarakat bahawa risiko pembelian ubat-ubatan secara dalam talian ini adalah tinggi dan sebenarnya tanpa preskripsi mereka sebenarnya terdedah kepada bahaya. Okey, kita kena sedar kalau nak beli ubat tu kita kena merujuk kepada orang-orang yang berkelayakan. Kalau tak kita akan menghadapi pelbagai risiko dan kita dah identify beberapa risiko yang boleh kita katakan akibat daripada membeli ubat-ubatan yang daripada sumber yang tidak sah. So pertama ialah kita akan terdedah kepada risiko di mana ubat-ubatan tu mungkin tidak berdaftar dengan Kementerian Kesihatan. Yang kedua, mereka mungkin membeli ubat-ubatan tiruan. Yang ketiga ialah mungkin ubat-ubatan tu dicampur palsu, di mana kadang-kadang dia tak tulis pun pada kotak tu ingredient yang sebenarnya ada benda-benda yang tak sepatutnya dimasukkan dalam ubat tersebut. Yang seterusnya ialah kalau apa-apa yang dipamerkan di mana-mana medium, kalau ubat-ubatan tu sepatutnya dia perlu mendapat kelulusan daripada lembaga iklan ubat untuk menyiarkan iklan tersebut. Jadi kalau beli online, kalau tak ada kelulusan daripada lembaga iklan ubat tu, kita rasa ada sikit risikolah di situ. Pesakit atau orang awam juga mungkin akan menghadapi masalah di mana bila beli ubat tanpa preskripsi, dia akan, orang yang unauthorized yang menjual tu dia akan memberi diagnosis yang salah. So sepatutnya dia merujuk kepada pihak pakar dalam bidang perubatan dulu, barulah dia boleh membeli ubat tersebut. Tapi kena beli daripada sumber yang sah. Selain daripada itu, kita ada juga menemukan di mana orang-orang ni akan menghadapi kesan sampingan kepada ubat yang dibeli tu. Macam sebab dia mungkin dia sebelum ni dia ada penyakit dan dia dah makan ubat lain. So bila dia ambil ubat yang memang tak sah tu, so ada kesan sampingan sebab ada interaksi di antara ubat yang dia ambil yang sah dengan yang tak sah tu. Jadi fenomena ubat-ubatan yang tidak berdaftar di negara kita ini boleh dikatakan satu fenomena yang sangat membimbangkan. Jadi apa mungkin Puan boleh kongsikan bagaimana penonton di luar sana boleh mengenal pasti sama ada ubat-ubatan tersebut sah ataupun tidak, mendapat kelulusan KKM ataupun tidak, dan juga panduan pembelian ubat-ubatan dalam talian ini bagaimana secara terperinci? Okey, dia ada dua perkara. Satu, setiap ubat yang hendak dijual di Malaysia perlu berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia. Ubat-ubat tu kalau kita nak tengok pada label, pada kotak ubat tu, dia akan ada tandaan MAL dan ada nombor-nombor. Dan di belakang dia ada X, A, T ataupun N. So kalau X ialah untuk ubat-ubatan yang over the counter, sebagai contoh macam Panadol ke apa-apa yang kita boleh beli tanpa memerlukan preskripsi. So kalau di belakang dia ada A, itu adalah untuk ubat-ubatan yang mengandungi racun. Contohnya ubat darah tinggi, yang mana yang kita hanya boleh beli di farmasi ataupun setelah mendapat preskripsi daripada pengamal perubatan. Yang ketiga, kalau macam T ialah produk-produk tradisional yang kita boleh beli mana-mana saja. Tradisional. So yang kedua, memang setiap ubat yang berdaftar perlu ada hologram. So kita kalau tak ada pelekat hologram, mungkin ubat tu tak berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia. Bagi penjual yang hendak menjual ubat-ubatan di mana-mana medium, tak kiralah internet ke di luar, mereka perlu mendapatkan kelulusan daripada lembaga iklan ubat. So kalau tak ada kelulusan, memang itu adalah satu kesalahan. Kita juga sebenarnya kalau dari segi penguatkuasaan,
bagi memastikan benda-benda ini dipatuhi, memang kita akan ada tim yang akan menjalankan pemeriksaan. Bukan sahaja di premis-premis berlesen yang kita lesenkan, tapi kedai-kedai ubat ataupun kedai-kedai runcit biasa pun kita akan jalankan pemeriksaan untuk pastikan semua benda ini dipatuhi. Kita juga membuat pemeriksaan di pintu masuk dan juga pusat mail. Dan kita ada tim yang menjalankan saringan di internet dan kita akan menjalankan aktiviti serbuan, siasatan dan pendakwaan kalau melakukan kesalahan. And then kita ada juga beberapa operasi yang kita ambil bahagian dengan pihak Interpol seperti operasi Panja, yang mana kita memang memantau semua benda tu di internet dalam tempoh 1 minggu. In fact tahun ni kita dah pantau 346 website, 586 e-commerce platform dan 347 media sosial yang kami dapati dalam tempoh seminggu tu menjual ubat-ubatan yang daripada sumber yang tak betul lah. Jadi jumlah yang besar sebenarnya. Dalam tempoh seminggu tu. Dalam tempoh seminggu saja. Jadi menunjukkan bahawa sebenarnya penjual di luar sana sebenarnya mereka aktif. Jadi aktif. Pihak Kementerian Kesihatan juga perlu aktif untuk mengenal pasti juga memantau situasi ini. Cuma dalam kita nak memberi kesedaran kepada masyarakat, sebab saya ada dikongsikan tadi tips untuk mengenal pasti ubat tiada kelulusan lembaga iklan ubat ataupun LIU ni. Ada beberapa superlatif yang sering digunakan oleh penjual. Mujarab, dijamin berkesan, ajaib, tiada kesan sampingan, unggul dan seumpamanya. Jadi ini adalah antara perkataan-perkataan terma-terma yang digunakan oleh penjual peniaga yang menyebabkan ramai yang terpedaya. Jadi bagaimana nak memastikan supaya masyarakat dapat diberi pendidikan tentang kepentingan untuk mereka mendapatkan sumber yang tepat ubat-ubatan mereka, bukan melalui secara dalam talian yang tidak pasti daripada sumbernya. Apa yang kita buat, kita sangat aktif dalam memberi awareness kepada publik. Tapi dalam tempoh PKP kita banyak membuat infografik yang orang ramai boleh dapati daripada Facebook kita orang, dan kita orang juga share melalui WhatsApp. Sebenarnya kempen kesedaran ni kita start dah lama, sejak 2015. Dan tahun lepas kita dah tukar kempen dengan tagline baru, iaitu hashtag biar betul iklan ni. So kita nak memastikan apa yang diorang tengok, website ke kat luar ke, mesti daripada sumber yang betul. Sebagai contoh, kita dah hasilkan juga yang macam saya kata ni, brosur yang boleh didapati daripada website kita orang, iaitu www.pharmacy.gov.my. So orang ramai boleh dapatkan panduan daripada situ. Dan kita juga boleh, macam saya share tadi, kita boleh juga merujuk kepada aplikasi daripada Apple Store dan juga Google Store, iaitu apps MPRA Product Status, di mana kalau kita nampak produk, kita ragu-ragu, so kita guna apps tersebut untuk mendapatkan sama ada produk tersebut berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia ke tak. Dan kita tengok kalau iklan dia tu reliable ke tak melalui, kalau setiap iklan yang diluluskan oleh KKM, dia akan ada KKLIU number dia. Kita tengok dekat skrin sekarang ini ialah kategori pendaftaran produk tadi. Bagaimana semak status pendaftaran. Mungkin untuk sebelum kita mengakhiri segmen ni, mungkin Puan boleh kongsikan sedikit nasihat kepada orang awam di luar sana mengenai kepentingan dan berwaspada terhadap pembelian ubat-ubatan dalam talian ini. Okey. Kalau kita nak beli ubat, kita ingat dua perkara saja. Pertama, pastikan ubat tersebut perlu berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia. Ada hologram, ada MAL. Yang kedua, sekiranya produk tersebut diiklankan di mana-mana medium pun, perlu ada kelulusan lembaga iklan ubat. Kalau tak ada dua-dua ni, kalau boleh, elakkan untuk membeli. Kalau nak semak sebenarnya boleh muat turun aplikasinya NPRA NPRA Product Status. Di sana ada banyak sumber yang anda boleh dapatkan, iaitu mengenai senarai produk dibatalkan pendaftaran, senarai kosmetik dibatalkan notifikasi, senarai bahan aktif produk dan juga macam-macam lagi, supaya anda tidak tertipu. Jangan mudah terpedaya dengan iklan-iklan yang mungkin tidak pasti sumbernya sahih ataupun tidak. Dan yang penting
penting sekali boleh menjejaskan kesihatan. Betul. Baik, terima kasih Puan Nolida Abdul Rahman, Ketua Penolong Pengarah Kanan Cawangan Farmasi Forensik Bahagian Penguatkuasaan Farmasi KKM yang bersama dengan kami hari ini. Ya, ada juga ya yang cari ubat untuk penawar COVID. Jadi itulah macam-macam cabaran sebenarnya dari pihak kementerian sendiri. Saya rasa apa pun terima kasih atas usaha yang dilakukan untuk memastikan supaya rakyat mendapat maklumat tentang kebenaran, dan juga apa yang penting adalah untuk kita terus memerangi COVID-19 hari ini.